Hai semua, selamat kembali ke YouTube channel MCU Mind. Dalam video kami kali ini, kami akan menceritakan tentang pecahan ataupun cabang yang akan berlaku di fasa keempat dan seterusnya di MCU. Marvel Cinematic Universe atau boleh dikatakan sebagai MCU adalah antara dunia perfilman terbesar pada saat ini dengan 27 filem dan 5 siri Disney Plus setakat ini telah ditayangkan. Dan banyak lagi filem dan siri yang akan dibuat oleh Marvel Studios. Dengan beberapa adiwira dari bumi, galaksi dan alam semesta telah dilahirkan di MCU dari fasa pertama sehingga fasa ketiga atau boleh dikenali sebagai Infinity Saga. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Selepas apa yang berlaku di Infinity Saga, ramai yang beranggapan yang MCU akan mengalami masalah atau krisis dalam mencari dan melahirkan watak identiti adiwira yang baru. Setelah apa yang telah Thanos lakukan di MCU, mungkin selepas ini ramai peminat Marvel akan memprediksi apa yang terjadi di fasa keempat dan seterusnya. Pendekatan daripada Presiden Marvel iaitu Kevin Feige amat jelas bersama gandingan pengarah, penulis dan staf-staf di Marvel Studios jelas yang beberapa watak akan diletakkan dalam beberapa cabang di dunia MCU. Cabang-cabang ini masih lagi berkembang dan seiring dengan penceritaan di dalam filem dan siri episod yang terbaru di dalam MCU. Jadi tanpa melengahkan masa, ini adalah 7 cabang di MCU yang berbeza bersama dengan watak adiwira yang akan membantu mengembangkan alur cerita di fasa keempat dan seterusnya nanti. Pertama, MCU Cosmic. Di cabang ini paling senang dikenal pasti sebab jika adiwira tersebut bukan datang dari bumi, jadi ia adalah layak dipanggil adiwira kosmik. Ada juga beberapa watak yang memulakan kisah di bumi akan tetapi pergi menjelajah di angkasa seiring menceritakan kisah mereka di seluruh galaksi. Di fasa pertama MCU lagi, Thor telah menjadi punca cabang ini terhasil dengan menceritakan dan menjadi landasan di antara bumi dan apa yang telah berlaku di luar galaksi kita. Tambahan juga dengan penambahan hero kosmik seperti Valkyrie di Thor Ragnarok, dan yang paling dinantikan adalah peminat akan diperkenalkan sebagai Mighty Thor Jane Foster di filem keempat Thor iaitu Thor Love and Thunder. Tidak dilupakan juga The Guardian of the Galaxy dengan filem ketiga yang akan dikeluarkan tidak lama lagi. Kumpulan kosmik pertama ini banyak memperkenalkan keadaan alam dan galaksi kepada penonton. Dengan Adam Warlock dan The Great Beyonder akan juga diperkenalkan di dalam cabang ini tidak lama lagi. The Eternals, kumpulan seakan mempunyai kuasa dewa yang baru sahaja diperkenalkan di MCU ini, pada mulanya diceritakan di bumi. Tetapi pada pengakhirannya, sebahagian ahli Eternals telah pergi ke angkasa dan pada masa yang sama telah berjumpa dengan satu lagi Eternals iaitu Eros. Mungkin ini akan menjadi plot untuk filem sequel Eternals dengan berkemungkinan penceritaan Thanos ketika muda akan diceritakan. Akhir sekali, watak Nick Fury dan Captain Marvel akan disambung lagi dengan sequel ceritanya di filem The Marvels dan siri Secret Invasion yang akan berlangsung di tahun 2023 dengan penambahan watak Monica Rambeau di WandaVision dan Kamala Khan di siri yang akan datang iaitu Miss Marvel akan membuatkan cabang kosmik akan lebih berkembang di fasa keempat. Kedua, MCU Avengers. Cabang yang seterusnya yang akan diulas adalah MCU Avengers. Siapa yang akan meneruskan cabang kumpulan pertama superhero di MCU di fasa 4? Yang pertama kita ada Bruce Banner atau Hulk. Ramai yang tertanya-tanya apa yang akan berlaku setelah kejadian di Avengers Endgame apabila Profesor Hulk telah merosakkan tangannya kerana ingin membawa kembali separuh populasi manusia. Akan tetapi setelah kemunculan di pasca kredit di filem Shang-Chi, Hulk dilihat sedang dalam proses pemulihan terhadap tangannya, dan di trailer She-Hulk, tangan Hulk telah pulih sepenuhnya. Wong dan Captain Marvel juga dianggap termasuk dalam kumpulan ini dan mereka boleh bertukar cabang di antara cabang-cabang yang lain. Sebelum ini, Sam Wilson, Falcon dan Bucky Barnes, Winter Soldier telah terkeluar dari pasukan Avengers di dalam filem ketiga Captain America iaitu Captain America Civil War yang mereka pergi meneruskan kehidupan dengan haluan masing-masing. Tapi selepas Sam mendapat mantle sebagai Captain America yang baru dan kejadian yang telah berlaku di series The Falcon and the Winter Soldier, berkemungkinan Sam dan Bucky akan kembali dan berganding bahu dalam membentuk dan membantu cabang untuk MCU Avengers lagi sekali. James Rhodes, War Machine dan juga Okoye yang terselamat dalam kejadian di Blip di filem ketiga dan keempat Avengers dengan mereka adalah antara ahli Avengers yang terselamat. Berkemungkinan mereka telah pun membuat sesuatu projek selama di antara 5 tahun Blip tersebut. Dengan siri Armor Wars dan siri spin-off Okoye yang akan disiarkan tidak lama lagi, mungkin jadi kita akan mendapat cerita kepimpinan mereka. Dan ketiga, MCU Young Avengers. Dengan setiap watak di MCU yang semakin hari semakin menginjak usia ataupun sudah mati di fasa keempat,
Marvel telah berani untuk menampilkan cabang yang baru kepada peminat MCU, iaitu The Young Avengers. The Young Avengers masih belum rasmi diumumkan kepada khalayak ramai maupun mendengar kabar angin jikalau kumpulan ini akan dibuat filem atau siri oleh Marvel Studios. Namun kita tidak dapat menafikan yang Marvel Studios telah menampilkan beberapa ahli Young Avengers di siri Disney Plus. Anggotanya seringkali dilihat sebagai watak sokongan, contohnya seperti Billy dan Tommy di WandaVision, Elijah Bradley Patriot di Falcon and the Winter Soldier, Kid Loki di siri Loki, Kate Bishop di Hawkeye, dan filem terdekat yang akan menampilkan anggota The Young Avengers adalah dalam filem Doctor Strange in the Multiverse of Madness, iaitu America Chavez. Antara siri yang lain akan menyambungkan cabang ini adalah seperti Riri Williams di siri Ironheart dan Kamala Khan yang akan tampil di siri Miss Marvel, dan filem The Marvels yang akan berganding bahu bersama Captain Marvel, Carol Danvers dan Photon Monica Rambeau. Keempat, MCU Multiverse. Di cabang ini agak menarik dengan apa yang telah terjadi di akhir cerita WandaVision, Loki, Spider-Man, No Way Home, What If dan apa yang akan berlaku di filem Doctor Strange in the Multiverse of Madness pasti akan membuatkan peminat sejati Marvel tidak senang duduk. Dengan Wanda yang ingin mencari anaknya di dimensi dan universe lain di MOM, semestinya akan membuatkan Doctor Strange, Wong dan juga America Chavez tidak keluar untuk menghentikan rancangan Wanda ini. Tidak boleh dihiraukan juga Agatha the Harkness masih lagi di Westview. Dengan He Who Remains yang telah dibunuh oleh Varian Loki, iaitu Sylvie, di akhir siri Loki juga telah menjadikan sebab tentang terjadi cabang ini di fasa keempat dan seterusnya. Dan kita telah mendapat pengesahan yang Loki akan mendapat siri keduanya tidak lama lagi. Di akhir episod Loki, Kang telah pun berjaya menawan TVA dan dia akan hadir sebagai antagonis utama di filem Ant-Man and the Wasp Quantumania yang mungkin akan bertarung di Quantum Realm. Kang juga saya meramalkan akan menjadi seperti Thanos di Infinity Saga. Dia ialah final boss untuk fasa-fasa seterusnya. Dan jangan lupa juga Cassie Lang Structure juga akan muncul di filem Ant-Man ketiga ini. Satu watak tambahan untuk cabang MCU Young Avengers. Kelima, MCU Supernatural. Ini adalah cabang yang terbaru yang akan diperkenalkan dan kita akan lebih mengenalinya di siri Moon Knight tidak lama lagi. Dengan di akhir pasca kredit The Eternals, kita dapat melihat Blades merekrut Dane Whitman, Black Knight, dan mungkin akan bersambung ceritanya di siri Blades tidak lama lagi di Disney Plus. Mungkin peminat juga tidak lama lagi akan mendapat kumpulan Midnight Suns yang terkenal dan terdiri daripada anggota yang mempunyai kuasa seakan supernatural. Dengan Werewolf by Night juga di rumah akan ditampilkan di layar kaca dan sedikit sebanyak dapat mengembangkan lagi cabang MCU Supernatural. Keenam, MCU Street. Dengan MCU Supernatural adalah cabang yang agak kecil yang semakin diperkenalkan di dunia MCU. Cabang MCU Street juga tidak boleh dipandang dengan sebelah mata. Dari siri Hawkeye, kita dapat melihat kerjasama di antara Clint Barton dan Kate Bishop di 6 episod siri ini. Kita juga tidak boleh dinafikan kewujudan Black Widow yang baru, iaitu Yelena Belova, dan tidak akan lama lagi akan menerima spin-off siri untuk Echo. Kita juga mendapat khabar yang siri Marvel di Netflix seperti Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist dan juga The Punisher akan dimasukkan dalam siri Disney Plus dan sedikit sebanyak akan menjadi canon kepada alur masa dan cerita di MCU. Ini mungkin terjadi kerana kemunculan Matt Murdock di Spider-Man No Way Home dan Kingpin di siri Hawkeye. Bercakap mengenai Wilson Fisk Kingpin, mungkin kita dapat menganggap dia serupa dengan Thanos tapi dari tahap pergaduhan di jalanan. Ketujuh, Spider-Man. Dengan apa yang telah berlaku dan terjadi di Spider-Man No Way Home, ramai yang tidak akan mengenali Spider-Man sebagai adiwira kejirangan yang mesra. Dan peristiwa yang terjadi sebelum ini mungkin dan kita boleh menganggap dan tidak pernah terjadi seperti pertarungan di akhir Avengers Endgame. Mungkin Spider-Man No Way Home akan bergerak secara solo selepas ini. Marvel Studios juga telah mengesahkan yang Spider-Man akan mempunyai satu lagi trilogi selepas ini. Mungkin dalam waktu yang sama kita juga melihat kemunculan adiwira yang lain yang berkait rapat dengan Spider-Man seperti Spider-Gwen dan mungkin juga filem solo Spider-Man Miles Morales. Kerjasama di antara Marvel Studio dan Sony akan sentiasa berlaku kerana hak penyeraan terhadap Spider-Man adalah kepunyaan Sony atau boleh dikenal sebagai Spider-Verse. Tapi prediksi saya Spider-Man akan bergerak dengan franchise-nya di cabang ini kecuali di masa hadapan yang Spider-Man akan bergabung dengan cabang-cabang lain seperti yang saya terangkan sebelum ini. Sebelum saya mengakhiri hujah saya ini, cabang seperti MCU Undefined juga boleh dititik beratkan. Seperti siri-siri atau filem-filem yang tidak dinyatakan di atas seperti siri She-Hulk,
Shuri juga boleh disebut di dalam cabang ini di filem Black Panther Wakanda Forever, yang berkemungkinan akan diramalkan menaiki tampuk pemerintahan sebagai Black Panther, dan juga Namor the Submariner. Dan selepas MOM, kita juga akan menghadapi satu lagi kumpulan, iaitu Fantastic Four, yang sudah disahkan akan hadir di fasa keempat atau kelima MCU. Kita juga akan mempunyai satu lagi cabang di mana masa hadapan seperti MCU Mutant, iaitu kumpulan X-Men, yang juga akan rasmi membuat kemunculan sulungnya di MOM. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Kevin Feige, kami belum pernah bertemu dengan mutants. Tidak dapat dinafikan, Marvel Studios telah berjaya menghasilkan banyak cerita yang mengagumi para penonton, malah juga menarik peminat baru untuk meminati adiwira Marvels. Dan juga perancangan ini tidak akan berhenti di sini, jauh dan panjang lagi perjalanan dunia MCU, sehingga ada banyak watak-watak yang masih belum hadir di dalam MCU. Jadi jika anda rasa video ini menarik, dan jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Sehingga berjumpa lagi. Bye bye.